العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu ini, dan kita harapkan kehadiran kita ini akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama iringkan amalan kita ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita telah sampai kepada satu topik barulah insya-Allah, setelah daripada kita menamatkan hadis 40 pada minggu lepas. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan mula membaca yang kita panggil sebagai kisah-kisah daripada Al-Quran. Kita panggil sebenarnya perbincangan kita ini ataupun pembacaan kita ini, kita bukanlah membaca mana-mana kitab yang tertentu, tetapi kita akan insya-Allah cuba untuk melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi bolehlah kita katakan bahawa perbicaraan kita ini, penceritaan kita ini sebenarnya adalah membaca tafsir Al-Quran, tetapi dalam bentuk yang lain sedikitlah, iaitu dalam bentuk kita akan membaca mengikut kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kisah dalam Al-Quran ini sangat banyak. Lebih kurang kalau dikira-kira ialah 1/3 daripada Al-Quran adalah kisah. Maknanya 1/3. Jadi kalaulah Quran kita tu ada 30 juzuk, artinya 10 juzuk tu cerita saja. Dan cerita yang ada dalam Al-Quran ini ada berbagai bentuk. Ada macam-macam bentuk, ada macam-macam cerita. Ada cerita mengenai nabi-nabi, ada cerita bukan mengenai nabi-nabi. Maknanya kita ada dua lah. Yang pertama kisah nabi-nabi, yang kedua kisah bukan nabi. Yang kisah bukan nabi ni ada kadang-kadang diceritakan tentang orang-orang yang beriman, kadang-kadang dicerita bukan orang yang beriman. Sebagai contohnya, kisah nabi-nabi saya tak sentuh lah, insya-Allah yang akan kita sentuh, yang kita lalui sama-sama insya-Allah. Yang kisah bukan nabi-nabi ni ada kisah-kisah orang yang beriman. Contohnya ialah seperti Luqman, ada satu khusus maknanya dalam Quran tu surah Luqman. Jadi cerita tu tentang Luqman. Jadi Luqman ni ada orang kata bahawa dia ni adalah nabi, ada orang kata dia ni bukan nabi. Wallahu a'lam bissawab, itu adalah khilaf pendapat ulama. Ada lagi kisah seperti Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Ada juga kisah dalam Al-Quran ni, kisah tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan juga Habil. Ada juga kisah tentang Maryam ni bukan nabi, tapi ada kisah dia. Ada kisah tentang keluarga Imran, Ali Imran. Ada kisah lagi tentang Harut dan juga Marut dalam kisah surah Al-Baqarah. Jadi maknanya ada kisah-kisah tentang orang-orang yang beriman, contoh-contoh orang yang beriman, tetapi mereka ni bukan nabi dan juga bukan rasul. Kemudian yang seterusnya ada kisah-kisah juga, iaitu kisah-kisah orang yang bukan beriman, orang jahat lah. Kita kata ahli maksiat, ahli kufur. Seperti kisah Fir'aun ada dalam Quran, kisah Namrud ada dalam Quran, kisah Haman ada dalam Quran. Haman maknanya menteri kepada Fir'aun. Dan juga ada lagi kisah seperti kisah banyak lagi kisah Bani Israel, kisah macam-macam. InsyaAllah kita akan cuba tengoknya. Jadi itulah lebih kurangnya ialah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sebelum daripada kita masuk dengan lebih detail tentang kisah-kisah dalam Quran ni, jadi saya nak tulah sikit daripada kenapa tajuk ini. Apa tajuknya, apa sebenarnya? Tajuk ni kisah ni dalam bahasa Arabnya kisah, kisah. Dalam bahasa Melayunya kisah. Dalam bahasa Arab kisah ni dia ni
daripada perkataan qassa ni maknanya adalah ada dua makna dalam bahasa Arab. Ada dua makna. Yang pertama sekali, makna qassa ni ialah tatabbu'. Tatabbu' ni artinya ialah mengikuti kembali maknanya. Kalau kita dah lalu satu jalan tu, kemudian kita patah balik, kita lalu jalan tu, kita ikut balik jalan tu, itu nama dia qassa makna dia. Ada satu lagi, qassa ni makna dia adalah sama makna dia. Sama tu maknanya persamaan maknanya. At-tasawi, at-tasawi maknanya sama. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut lebih daripada 30 kali. 30 kali perkataan qassa ni 30 kali. Sama ada yang fi'il madhi, kalau orang belajar bahasa Arab lah, ada fi'il madhi ni maknanya apa yang dah lepas. Ada kadang-kadang dia gunakan fi'il mudhari', kadang-kadang tu. Fi'il mudhari' ni benda yang berlaku dan juga akan berlaku. Satu lagi kadang-kadang ada suruhan, faqsusil qasasa, kadang-kadang tu. Kisahkanlah kisah. Jadi banyaklah perkataan qassa ni, dan ada satu lagi perkataan yang kisah juga ialah qisas. Gitu. Dia ada qisas, dia ada qisas, dia ada qasas. Gitu dia ada. Dia ada qasas, dia ada qisas, dia ada qisas gitu. Kalau qisas tu orang Melayu ada panggil, kita dalam undang-undang kita ni, undang-undang Qanun Syariah, kita ada satu qisas nama dia. Qisas ni maknanya balasan balik maknanya. Balasan balik yang serupa. Maknanya kalau orang bunuh orang, jadi kita kena bunuh dia balik, itu nama dia qisas. Tapi dalam qisas ni, hukum jenayah ni bukan maknanya bunuh saja. Dia mungkin boleh jadi juga adalah seperti orang melukakan orang. Jadi kalau dalam Islam, siapa yang potong hidung orang, kita potong hidung dia balik. Gitulah. Kalau ikutnya, dia potong tangan orang, dia potong jari orang, kita potong jari dia balik. Itu undang-undang dia. Dia denda-denda ni ada juga dalam Islam, tapi denda ni dia kurang main sikit. Dia main kalau yang berkaitan dengan anggota manusia, dia banyak je qisas gitu, qisas. Jadi qisas maknanya kena balas balik. Supaya apa? Supaya semua orang merasai. Dia buat jahat pada orang, biar dia rasa sekali. Kalau dia denda mungkin dia kena bayar kan. Kalau dia kaya, no problem. Kalau dia kaya. Kalau dia miskin, problem lah sikit. Tapi bila kena qisas, maknanya dia kena semula. Kalau dia potong kaki orang, kita potong kaki dia balik, baru dia rasa. Jadi tak kira lah orang banyak duit, orang tak ada duit pun, bila dia kena potong kaki tu baru dia tahu. Sebab dia potong kaki orang sangat. Dia cocok orang, kita cocok dia balik. Itu hukuman dia, nama dia qisas. Jadi perkataan ni kita ada dua lah ni, iaitu yang pertama maknanya ialah tatabbu' tadi, iaitu qasas. Jadi yang kedua adalah kita ni sama. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut perkataan qassa, qisas ni artinya apa? Nombor satunya, peristiwa tersebut mesti telah berlaku. Jadi sebab tu dia kemudian tatabbu', maknanya kalau tidak berlaku lagi, kita tak boleh jadi sebagai kisah. Dia mesti berlaku dulu. Yang keduanya, kisah ni adalah maknanya mesti sama. Apa yang diceritakan, apa yang berlaku tu mesti sama dengan apa yang diceritakan. Kalau tak, dia tak boleh panggil kisah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran ni Allah kata tentang kisah ni, Allah kata macam mana? Yang pertama sekali Allah Taala sebutkan bahawa kisah dalam Al-Quran ini adalah dia panggil ahsanal qasas. Dia panggil ahsanal qasas. Ahsanal qasas ni maknanya sebaik-baik kisah. Perkara ni kita dapati dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ada satu surah, jadi nama dia Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf. Dalam awal surah Yusuf tu Allah sebut situ. Allah sebut apa? Iaitu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita semua ahsanal qasas. Ahsan ni makna yang terbaik, makna dia. Yang terbaik makna ulama tafsir kata tidak adalah yang terbaik yang dapat menceritakan sesuatu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau manusia boleh cerita, boleh juga cerita, kadang-kadang cerita bohong. Cerita apa? Cerita bohong kan. Macam-macam lah cerita bohong. Cerita novel, cerita apa kan. Cerita Power Ranger. Bukan. Cerita itulah kan cerita Lord of the Ring ke. Macam-macam cerita kan. Zaman orang sekarang kan. Itu cerita yang budak-budak baca, orang tua baca kan. Kita baca. Semua tu adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh manusia. Jadi kisah-kisah yang diceritakan oleh manusia ni ada nama dia, kisah fiction dia panggil. Fiction tu kan. Fiction ni kita dongeng, kita tak ada pun, cerita yang diada-adakan. Tapi ada cerita juga yang dipanggil cerita sejarah. Orang kata cerita sejarah, tapi manusia buat. Betul ke tak betul? Manusia ni manalah tahu tak? Apa yang dah berlaku dulu, manusia tahu? Tak tahu. Cerita 1000 tahun dulu tentang apa? Tentang Firaun. Kemudian orang bawalah cerita, orang ceritalah tentang Firaun. Orang cerita tentang di Indonesia ada Borobudur.
Borobudur. Oh, di apa? Dekat dengan Yogyakarta tu kan. Ada nama dia Borobudur. Borobudur tu adalah kuil itu besar itu. Kemudian orang bawa lah cerita. Orang kata cerita ni dibina macam ni lah, macam tu cerita macam ni. Bergasarkan kepada apa? Dia tengok gambar situ. Ada patung-patung di situ, kemudian dia bawa cerita tu. Nah, zaman dulu ada macam ni, ada macam ni kisah. Jadi tu semua tu kisah yang mungkin betul, mungkin tak betul. Itu kisah juga. Sebab apa? Kisah itu bukan ahsanal qasas. Jadi dalam Al-Quran ni, dia adalah ahsanal qasas. Kisah yang sebaik-baiknya. Dan kisah zaman dulu ni banyak sangat berlaku kan. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman kita ni, sangat banyak kisah. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ada yang tercorok sana, ada Maya, ada Inka, macam-macam orang kata kan, dekat Amerika Selatan, Amerika Utara, macam-macam sekali tu. Jadi kisah-kisah tu manusia tahu tak tahu, manusia banyak tak tahu. Kadang-kadang hilang je macam tu. Kadang-kadang bangunan dia pun tak jumpa. Apa nak jumpa orang dia? Apa tak nak tahu kisah dia? Jadi manusia pun buatlah kisah. Tapi kisah semua tu adalah kisah yang kadang-kadangnya tak bagus pun. Jadi banyak sangat kisah ni. Allah sikit je kan. Ada macam cerita Ilyas. Ada cerita pasal Nabi Ilyas dalam Quran. Tak jumpa dah. Ada sebut nama tapi tak tahu cerita apa dia. Ilyas ada. Tak ada juga kan. Nabi Idris sikit je. Jadi macam itulah kita akan tengok nanti kan. Ada ulama-ulama telah membuat pembahagian. Dalam Quran ni ada macam-macam cerita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ambil sebahagian daripada cerita-ceritanya. Tak semua cerita. Kenapa? Kerana apa yang Allah Taala ceritakan dalam Quran itu adalah benda yang penting untuk manusia. Semua banyak benda penting, tapi ada yang paling penting. Sebab tu dia kata ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran bahawa kisah-kisah yang ada dalam Quran ni adalah kisah, dia kata innal haza lahuwal qasasul haq. Dia kata inna haza lahuwa qasasul haq. Ini semua ni yang dalam Quran ini adalah cerita-cerita yang betul. Maknanya cerita yang manusia reka ni tak betul, ada betul, ada tak betul, ada, tapi kebanyakannya memang tak betul. Sebab apa? Manusia ni anggaran saja, agak-agak saja. Tapi yang dalam Quran ni betul. Sebab apa? Sebab Allah Taala sebut bahawa cerita manusia dulu ni adalah benda ghaib. Dia termasuk dalam benda ghaib. Benda ghaib ni benda yang tak tahu. Bukan benda tu makna benda hantu, jin, bukan. Tapi maksudnya manusia tak tahu. Macam mana nak dapat tahu? Allah Taala yang tahu. Sebab tu Allah Taala kata dia adalah apa yang ada dalam Quran ni qasasul haq. Yang pertama dia adalah ahsan, yang kedua adalah betul. Yang pertama dia adalah terbaik, yang kedua dia adalah yang betul. Yang ketiga apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita ni supaya ceritakan apa yang Allah cerita dalam Quran. Gitu. Maknanya Allah Taala cerita, saya sebut tadi 1/3 daripada Quran adalah cerita. Jadi kita ni sebagai umat Islam sepatutnya kena cerita kepada orang lain pula. Apa? Tentang apa-apa yang ada dalam Quran ni. Anak kita ke? Of course lah kan. Mestilah anak kita. Kemudian lagi kawan kita ke? Saudara kita ke? Isteri kita ke? Kalau kita ada isteri. Ataupun apa lagi. Kepada semualah orang. Dan juga orang bukan Islam. Sepatutnya kena cerita. Sebab dia ada dalam Quran. Jadi Quran ni mesti kita sampaikan kepada orang, termasuk orang bukan Islam. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Dalam tu. Jadi Allah Ta'ala kata watlu alaihim naba'a. Watlu alaihim naba'a artinya bacalah kepada mereka itu cerita tentang orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ayat-ayat kami. Siapa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ayat-ayat kami? Orang Yahudi. Siapa lagi? Orang Kristian. Siapa lagi? Orang-orang banyak, orang-orang terdahulu ni Allah Ta'ala dah beri kepada mereka tanda-tanda. Tapi mereka tahu tak? Mereka dengar tak? Mereka tak dengar. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bercerita kepada mereka. Jadi itulah maknanya beberapa perkara yang berkaitan dengan cerita ni yang ada dalam Quran. Dan seterusnya kita tengok lagi ulama-ulama sebut juga tentang iaitu cerita dalam Quran ni kita tengok berulang tak? Berulang-ulang. Itu satu benda yang kadang-kadang banyak confuse orang lah. Orang kata kenapa cerita Nabi Musa dalam surah Baqarah ada, kemudian ada lagi selepas tu, kemudian ada lagi sampai ke penghujung ada lagi cerita Nabi Musa alaihissalam, kemudian cerita Nabi Ibrahim ada lagi. Itu yang paling banyak lah, iaitu kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim berulang-ulang dalam Quran. Kisah Nabi Lut ada berulang-ulang juga. Kisah Nabi
apa ni, Nabi Nuh alaihi salam, berulang-ulang juga. Jadi persoalan timbul ialah kenapa Allah Taala ulang cerita dalam Quran. Jadi ulama-ulama bila dia melihat kepada cerita-cerita ni, cerita-cerita yang ada dalam Quran ni, yang kita nak buat ni insya-Allah dalam pengajian kita ni ialah kita akan kumpulkan semua. Kita akan kumpulkan, maknanya kalau kisah Nabi Nuh kita letak satu tempat, kisah Nabi Ibrahim kita letak satu tempat. Jadi kita akan lihat nanti sebenarnya nampak macam berulang-ulang, tapi sebenarnya tidak berulang-ulang. Kalau zaman sekarang ni berulang-ulang ni copy paste dah. Copy sana, paste sana. Ambil daripada Facebook masuk IG, daripada IG masuk TikTok, daripada TikTok masuk ke mana pula tu? Masuk macam-macam lah, masuk WhatsApp, daripada WhatsApp masuk. Copy paste. Kadang-kadang tak sesuai pun. Tapi copy paste. Dalam Quran ni dia bukan copy paste. Kita kata walaupun kisah dia nampak macam sama, kisah sama, contoh apa dia katakan? Dia tak sama. Cuba tengoklah. Kita nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama. Serupa tapi tak sama. Kita ni nampak serupa sebab apa? Sebab kita ni pakai makna tu makna masalah ni kan. Kita pakai makna terjemahan biasa Melayu. Kadang-kadang dia nampak macam sama, tapi kadang-kadang dalam bahasa Arab dia tambah satu huruf pun makna dia dah berubah dah. Gitu kan. Macam contohlah kata qadir, maknanya berkuasa. Muqtadir dia tambah tu, asal dia sama juga. Muqtadir. Muqtadir tu makna lain daripada qadir. Jadi dalam bahasa Arab dia ada kaedah dia, nama dia apa? Setiap ada tambah satu huruf, dia mengubah kepada makna perkataan tu, walaupun nampak macam sama. Jadi sebab itulah kisah Nabi Musa ni kadang-kadang dia guna contohlah dalam bahasa Arab ni dia ada kadang-kadang tu benda fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ini minta maaf lah cerita kaedah bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni kalau bahasa Melayu ni tak ada. Bahasa Melayu ni makan, yang ada benda. Kalau dulu makan, telah makan. Kalau esok makan, akan makan. Kalau sedang makan, sedang makan. Dia tambah sedang, akan, telah, gitu kan. Kalau nak suruh makan macam mana? Dia kena ubah cara bahasa tu. Makan. Gitu, dia kena makan gitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab dia ada khusus. Kalau sedang makan lain, telah makan lain, akan makan lain, sedang makan lain, termakan lain. Dia adalah khusus-khusus macam tu. Jadi kita tak sebutlah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala sebut kan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi kita, kisah Nabi Isa alaihissalam, semua tu walaupun kisahnya macam sama tapi sebenarnya berbeza. Jadi sebab itulah bila kita baca Quran, kita janganlah kata bila kita baca surah ni kita ada pula ada surah ni tak disebut dah cerita ni, tak, lain. Kita cek di mana lain dia kan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan situ. Yang kedua tentang apa ni, tentang kita kata tentang berulang ni, nak sebut juga yang ulama sebut ialah masalah tema. Masalah tema ni apa lah bahasa Melayu? Bahasa Melayu tahu tema lah kot tema dia macam ni lah. Tema ni surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni nama dia lembu makna dia. Tapi dalam surah Al-Baqarah ni 200 lebih muka surat ni bukan nak cerita pasal lembu. Bukannya lembu ni jenis ni ada Brahma, ada ni daging sini, lepas tu lembu gini makan rumput, makan. Bukan, dia tak cerita pasal lembu tu. Kisah lembu ni setengah muka surat je. Tak sampai satu muka surat lah, setengah selebih sikit dalam Al-Quran. Nama surah tu lembu. Nama Al-Fatihah tu tak apalah pendek. Kita ambil surah lembu, panjang. Nama dia lembu, tapi ayat dia panjang, ayat dia banyak, tapi dia bukan nak cerita pasal lembu, bukan jenis-jenis lembu. Ada sebab nama dia lembu tu. Apa dia sebab tu taklah kita cerita kemudian nanti. Tapi maknanya di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia cerita macam tu kan, dia ada tema nama dia. Nama dia Al-Baqarah, tetapi dia ada tema keseluruhan. Iaitu apa? Maksud keseluruhan tu. Mesej dalam surah Al-Baqarah tu apa sebenarnya? Jadi bila mesej dia macam tu, mesej dia kita kata mesej dia. Mesej A. Jadi lepas itu cerita-cerita yang ada dalam tu semua nak cerita kepada A. Gitu. Contohlah kata Al-Baqarah ni tema dia apa? Tema dia ialah manusia ni bertugas menjadi khalifah atas muka bumi. Itu tema dia. Tapi kisah Nabi Adam apa cerita dalam surah Al-Baqarah? Dia ceritakan bahawa manusia ni dulu tak ada. Lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada malaikat, aku nak jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadi khalifah. Tu awal-awal lagi tu.
Dalam muka surat 1, 2 tu, muka surat 3 tu ada sebut cerita pasal tentang benda ni. Bermaknanya manusia ni Allah Ta'ala ciptakan untuk apa? Untuk jadi khalifah atas muka bumi ni. Lepas daripada tu cerita pasal apa pula? Cerita pasal Nabi Musa alaihissalam, pasal Bani Israel. Bani Israel ni kenapa pula? Apa kaitan Bani Israel ni dengan khalifah? Kerana dulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad ni, yang Allah Ta'ala beri amanah kepada mereka untuk jaga dunia ni adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel ni tak boleh harap rupanya. Dah suruh buat kerja, iaitu buat kerja apa? Berdakwah kepada manusia, cerita Islam kepada manusia. Dia buat, dia tak buat. Allah Ta'ala dia beri Nabi yang sangat ramai kan? Nabi apa? Ramai sangat. Start daripada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq, lepas tu Nabi Yusuf, lepas tu Nabi Musa, lepas tu Nabi Daud, lepas tu Nabi Sulaiman, sampai last sekali tu Nabi Isa alaihissalam. Semua tu Bani Israel tu. Bani Israel ni untunglah dia kalau ikutnya. Ramai rasul dia dapat. Rasul, berlambak-lambak rasul ni. Tapi semua rasul tu dia tak boleh. Ada dia bunuh, ada dia macam-macam dia buat kepada nabi-nabi dia. Ada dia kata tipu, ada dia menipu nabi, ada dia tuduh tipu kan. Macam-macam lah. Nabi Musa naik atas bukit, balik-balik tengok sembah anak lembu. Boleh harap ke ni Bani Israel? Jadi Allah Ta'ala nak beritahu dalam Qurannya bahawa Nabi umat Bani Israel memang tak boleh harap. Jadi sekarang ni telah tamatlah kamu umat Bani Israel. Sekarang kerja setelah berpindah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mestilah urus bumi ni dengan baik, jaga bumi ni dengan baik, jadi khalifah kepada bumi. Tu tema dia kita panggil tema kepada surah Al-Baqarah. Jadi bila surah Al-Baqarah macam tu, semua cerita yang Allah Ta'ala cerita dalam tu adalah menuju kepada tema tu. Macam itulah cerita dia. Jadi begitulah setiap surah tu, ada 114 surah dalam Quran. Setiap satu tu ada tema-tema khusus dia. Yang disebutkan oleh ulama adalah senarai dia tu kan, yang kita tak sebutlah di sini. Tapi nak cerita sini ialah balik kepada cerita kita, iaitu pengulangan. Allah Ta'ala yang ulang kisah yang cerita Nabi yang sama, tapi poin dia berbeza. Poin sini lain, poin sini lain, poin sini lain sebenarnya. Walaupun kisah tu dekat-dekat kisah dia. Kisah apa? Pergi dekat Nabi Syuaib. Kisah dia apa? Balik. Kisah apa? Dapat wahyu tengah-tengah jalan, Nabi Musa AS. Tapi lepas tu, kenapa cerita tu di sini? Kenapa cerita tu? Itu dia ada mengikut tema-tema yang khusus lah. Kita situ kan. Jadi yang terakhir tentang mukadimah ni, yang terakhir pun habis masa dah kan. Iaitu apa ni? Kita tak masuk lagi insya-Allah kan. Insya-Allah kita akan masuk lepas daripada ni malam ni akan datang pun tak apalah insya-Allah kan. Tapi kita akan masuk selepas itu ialah tentang kisah Nabi Adam AS. Untuk maklumat semula kan, kisah Nabi Adam pun banyak sebenarnya. Banyak sangat dalam Quran ni. Dia antara nabi yang terbanyak kisah dia, Nabi Adam ni. Tapi macam-macam cerita dia. Ada kisah Nabi Adam dengan iblis dalam syurga. Ada kisah Nabi Adam, kisah anak-anak Nabi Adam, Qabil dan juga Habil. Ada kisah Nabi Adam selepas daripada macam-macam. Kisah Nabi Adam ni panjang lah. Jadi insya-Allah kan, insya-Allah kita akan tetap bersama lah kan, tidak jemu-jemu insya-Allah. Untuk duduk dalam masjid kita ni lepas maghrib insya-Allah. Jadi yang terakhir dalam topik mukaddimah 1 sebenarnya ni iaitu kenapa Allah Ta'ala cerita kisah dalam Quran ni. Kenapa? Ada benda sama nampak benda persamaan di antara kisah sebenarnya. Macam ada benda satu, ada benda yang Allah Ta'ala nak cerita ni. Yang pertama, ulama kata berdasarkan kepada apa yang dilihat kepada kisah-kisah ni, ialah yang pertamanya, semua kisah-kisah ni hampir nak ceritakan satu benda, iaitu apa? Bahawa ada benda tak betul, ada benda betul. Gitu. Dalam dunia ni ada benda betul, ada benda tak betul. Start daripada Nabi Adam AS. Start daripada Nabi Adam, cerita tentang apa ni, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala min salsal min tin tu, semua itu min turab tu, itu tak okey lagi tu. Tapi selepas daripada tu apa dia? Selepas daripada tu datang cerita tentang fasjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Terus masuk cerita pasal iblis. Iblis ni apa masalah dia? Masalah dia tidak mau sujud kepada Adam, engkar dia. Lawan perintah Tuhan. Tuhan kata sujud, tak nak sujud dia. Kenapa tak nak sujud? Itu kita cerita nantilah. Tapi sejak daripada tu turunlah, lepas tu cerita Nabi Adam, lepas tu turun pula kepada cerita siapa? Cerita tentang Qabil dan juga Habil. Kisah juga, ada orang degil, ada orang tak degil. Kisah Habil dengan Qabil. Lepas tu kisah apa lagi? Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nuh ni lawan. Di antara siapa? Di antara
orang-orang yang tak suka kepada Nabi Nuh, yang kata Nabi Nuh ni penipu dan macam-macam lagi. Itu penentang Nabi Nuh. Lawan sebelah ni siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa orang Nabi Nuh? Tak sampai 30. Yang sini apa? 1000 yang ni. Maknanya ramai sini ni. Berapa lama Nabi Nuh ni mengajak kaum dia ni kepada Islam ni? Berapa lama? 950 tahun. Jadi masa tu lama tu Allah Ta'ala sebut situ. Exact number Allah Ta'ala sebut. Bukan main kita agak-agak. Bukan kita kata ada kot dekat-dekat 1000. Bukan. Allah Ta'ala sebut sebiji. 1000 kecuali 50. Maknanya number tu. Bila ada number tu maknanya exact number lah. Kita hidup 9 kita kata 9 generasi tu tok nenek itu pun mana ada orang cukup umur 100 tahun tu 950 tahun. Berdakwah saja 950 tahun. Dia kata umur Nabi Nuh tu lebih daripada 1000. Tapi 950 tahun berdakwah saja. Jadi situ ada dua maknanya. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Quran di mana-mana pun bila cerita tentang Nabi Nuh ni akan ada cerita perlawanan. Berlawan apa di antara betul dengan tak betul. Selepas tu lagi apa? Nabi Ibrahim macam tu juga, betul dengan tak betul. Nabi Sulaiman ada betul dengan tak betul. Nabi Daud betul dengan tak betul. Nabi Musa betul dengan tak betul. Jadi mengertinya semua cerita-cerita ni dia nak beritahu kepada kita bahawa dalam dunia ni ada benda betul dan benda tak betul. Dan benda orang tak betul ni, yang tak betul ni sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan biarkan yang betul ni. Tu maknanya dia tak akan ikut kau lah. Kau lah aku. Dia bukan. Dia akan fikir juga macam mana nak buat supaya apa? Supaya yang tak betul ni, yang betul ni jadi tak betul juga. Itu Allah Ta'ala cerita daripada Nabi Adam lagi. Maknanya Nabi Adam tu, Iblis tu dah janji dah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, hidupkan aku sampai yub'asun kan. Yauma yub'asun, sampai hari kiamat. Jadi sebab apa? Kerja aku ialah nak sesatkan anak Adam. Jadi makna situ benda tu lah berlaku. Kisah yang panjang tu. Tu yang pertama lah. Yang keduanya, Allah Ta'ala akan cerita. Bila cerita saya dalam Quran ni, mesti ada cerita Nabi-Nabi ni sabar. Jadi maknanya kesabaran Nabi-Nabi. Nabi sabar, orang beriman dengan dia pun sabar juga. Sabar macam mana? 950 tahun tak sabar lagi. Siapa tak sabar kan? Last sekali apa cerita Nabi Nuh tu? InsyaAllah kan. Bila kita sampai Nabi Nuh, kita akan cerita. Lepas 950 tahun, lepas 950 tahun barulah dia ni berdoa kepada Allah kan, Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cerita ni lah cerita sabar. Jadi nak cerita apa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sabar. Gitulah namanya. Macam nak cerita ni bukan saja-saja cerita, tapi cerita supaya kita ni ambil pengajaran. Supaya kita ambil beritahu orang dulu sabar, awak tak sabar dah. Tu. Kita sekarang ni macam tu jugalah kita pada hari ni, iaitu kena sabar. Bila berlawan tadi tu kena sabar. Sabar iaitu sabar dalam perlawanan lah. Kalau tak sabar kalah kan. Orang Arab dia ada satu macam macam peribahasa lah, bukan hadis Nabi tapi peribahasa. Dia orang Arab zaman dulu ni salah satu daripada berlawan dia tu, cara berlawan dia tu ialah gigit jari. Aku gigit jari kau gigit jari aku, gitulah kan. Ni seorang macam tu kan. Dia ulur jari tu, yang ni ulur jari dia kat saya. Jadi bila tiup whistle tu maknanya wing, tu dia pun lawan gigit. Aku gigit jari kau gigit jari. Siapa yang bertempik kalah. Gitu. Siapa yang surrender dulu angkat tangan ke apa kan kalah. Jadi gigit lah. Gigit siapa sanggup tu kan. Siapa kuat kan sakit tak? Yang kena gigit pun sakit, yang menggigit pun sakit juga sebenarnya kan. Tapi yang kalah tu siapa? Yang kalah tu yang kalah tu orang yang menjerit dulu. Akan surrender dulu. Jadi keluarlah pepatah dalam bahasa Arab, nama dia apa? Nama dia ialah dia kata al-fauzu sabrus sa'ah, dia kata. Orang yang menang tu ialah orang yang bersabar satu detik je. Orang tanya yang tadi tu, awak sakit tak sakit sebenarnya? Awak kena gigit. Dia kata sakit juga sebenarnya. Aku pun hampir-hampir nak bertempik juga, dia kata. Tapi dah dia bertempik dulu kalah tadi. Macam tu. Jadi ertinya sabar ni kan, semua susahnya. Semua susah artinya ialah orang yang mengganggu orang Islam pun. Contohlah zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal kata. Abu Jahal susah tak? Susah juga. Abu Lahab susah tak? Susah juga kan. Dia nak berperang dalam peperangan Badar. Di antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW. Susah, dua-dua susah. Tapi siapa yang sanggup susah lebih, maka dialah yang akan berjaya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wasta'inu bis sabri
wassalah, kan? Hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu sabar, dan yang kedua dengan as-salah, dengan sembahyang, kan? Maka kamu akan dapat berjaya lah, insya-Allah, ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, ialah mengukuhkan hati. Allah Taala kata linusabbita bihi fuadak. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran tu, Allah Taala ceritakan kisah-kisah semua ni kepada kamu wahai Muhammad adalah untuk apa? Untuk meneguhkan hatimu. Itu disebut itu linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati. Apa maksud meneguhkan hati? Maknanya hati manusia ni kadang-kadang dia ni goncang, kadang-kadang dia ni macam tak tahan. Jadi macam mana nak beri tahan hati kita ni? Nak beri tahan apa? Nak beri tahan pegang pada Islam lah, kita katakan. Jadi contohnya kita ni kita datang apa ni? Datang masjid lah, sembahyang Jumaat datang masjid ni. Apa ni, boleh tahan tak agaknya? Berapa lama boleh tahan ni? Gitu kan. Sebab apa? Nanti orang ni ajak ni lah, ajak makan sate depan tu lah. Ajak nanti pergi kenduri lah, ajak pergi sini lah, kata tak nak, saya nak pergi sembahyang Jumaat, kata. Tapi lama-lama kadang-kadang tak tahan juga dah ni. Kita itu nama dia goyang kan. Maknanya tak ramai orang yang boleh bertahan untuk buat satu benda-benda yang baik ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun cerita macam tu jugalah sebenarnya yang berlaku kepada para sahabat. Sahabat dulu tak tahan, sebab sahabat ni sikit zaman Nabi tu. Sahabat yang ikut Nabi tu sikit. Yang ramai tu dia katakan lebih kurang ialah 93%. 93% yang tak ikut Nabi. Yang ikut Nabi tu 3% je. Sebab apa? Di Mekah ni ada lebih kurang 10,000 manusia zaman Nabi tu. Yang ikut Nabi ni tak lebih daripada 300. Jadi 300 kalau ada 10,000 mana 3%, kawan. Jadi 3% saja yang ikut Nabi. Jadi kalau 3% nak lawan dengan 93% tu sangat ramai lah tu, kan. Dan sana tu macam-macam, sembah berhalanya, hidup gaya bebas dia macam tu lah, macam-macam sekali. Kita ni sikit, tahan tak tahan ni. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kirimkan berita dan cerita ni. Cerita banyak cerita ni ialah Allah Ta'ala turunkan dalam ayat-ayat yang turun di Mekah, bukan Madinah, di Mekah. Banyak ayat. Saya tak kata semua, saya kata banyak ayat Quran yang cerita ni turunnya di Mekah. Kenapa di Mekah? Kerana di Mekah ni para sahabat Nabi ni ditekan, tertekan lah maknanya, kan? Bukan tertekan telefon, tapi tekanan, maknanya, kan. Ditekan dahsyat lah, kan. Kena seksa, kena ni. Jadi nak perlu pada masa tu apa? Dipanggil tasbih al-qalbi. Tasbih qalbi ni ialah menetapkan hati tu, meneguhkan hati ni, supaya sebab banyak goyang tau. Kita dengar cerita Isra Mi'raj ni cerita apa? Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu bukan Baitul Maqdis je, naik atas langit tu. Bila? Semalam lah. Bila aku nampak dia semalam sini, kata Abu Jahal pula, kan. Dia pergi semalam lah, dia pergi tidur situ, lepas tu dah pergi. Mimpi apa? Sungguh-sungguh, kan. Jadi masa tu berapa lama? Masa tu sangat sekejap, kata. Kalau kata ni isteri-isteri Nabi kata tempat tidur Nabi tu bekas panas dia tak sejuk lagi. Tuan-tuan, panas tak sejuk ni apa ni kata? Kalau kita duduk sekejap tu panas sekejap. Lepas tu kita lari, kita datang tu panas lagi. Maknanya belum sejuk lagi tu Nabi dah balik semula tau. Berapa lama ni? Macam kita kata peliknya macam mana? Tu yang orang kata pelik tu. Orang kafir kata, tipu ni macam mana? Tipu apa? Awak mimpi je, awak mimpi. Mimpi berapa lama mimpi? Kalau awak tidur, awak mimpi pergi mana? Mimpi boleh pergi macam-macam dah. Tengok-tengok tidur 5 minit je. Allah, mimpi pergi sampai ke Paris tu, sampai ke London. Tapi tengok-tengok balik macam mana? Tu Nabi SAW. Allah Ta'ala, sebab tu orang kafir kata tipu. Jadi orang Islam pun mula goncang sini. Ada yang goncang tu, betul ke Muhammad kita ni? Betul ke? Betul. Itulah Allah Ta'ala kirimkan berita-berita ni, cerita-cerita. Jadi cerita ni dia kata dalam Quran adalah linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati. Meneguhkan macam mana cerita dia? Allah Ta'ala ceritakan kisah dulu, kisah Nabi-Nabi dulu, kan. Apa kaitan kisah Nabi dulu dengan teguh? Nak ceritanya sama dulu tu orang-orang Islam dulu, sahabat-sahabat kamu lah tu. Dia nak ceritanya Nabi-Nabi dulu tu, orang-orang ikut Nabi zaman dulu tu bukan orang lain.
itu semua orang kata benda member kita, kawan kita semua, sahabat-sahabat kita. Sahabat kita macam mana mereka ni dulu? Taklah, sebab mereka ni Islam, kamu pun Islam juga, sebab itulah kamu ni sahabat mereka. Yang sahabat dengan Firaun tu siapa? Tu Abu Jahal tu. Abu Jahal tu sahabat dengan Firaun. Yang sahabat dengan Namrud siapa? Tu Abu Lahab tu. Itu Abu Lahab, Abu-Abu tu itu geng-geng tu. Abu Talib bukanlah Abu-Abu tu yang Samsung Mekah tu, itu geng-geng sana tu. Kamu orang Islam, bersama kamu adalah Nabi Adam, bersama kamu adalah Nuh, bersama kamu adalah Hud, bersama kamu adalah Soleh, bersama itu kawan-kawan kita semua. Jadi Allah Ta'ala cerita, bila cerita tu maka kita start rasakan, orang Islam start mulalah merasai bahawa mereka ni walaupun sedikit tapi sebenarnya ramai. Walaupun sedikit tapi Allah Ta'ala akan tolong mereka, sebagaimana Allah Ta'ala tolong Nabi Nuh, sebagaimana Allah Ta'ala tolong Nabi Hud, sebagaimana Allah Ta'ala tolong Nabi Soleh, Allah Ta'ala tolong Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain-lain lagi. Semua tu Allah Ta'ala telah menolong mereka. Jadi kalau Allah Ta'ala boleh tolong mereka, maka kita juga Allah Ta'ala boleh tolong. Cuma kenapa tak tolong lagi? Masa. Sungguhlah, sabarlah kan. Allah Ta'ala nak tengok sabar. Sebab tu dah nama dia linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati kamu. Jadi yang terakhirnya, habis masa dah. Habis dah ya? Azan dah? Ya, yang terakhir minggu depan lah, insya-Allah. Yang terakhir poin ada satu lagi, tapi insya-Allah moga-moga kita ini adalah permulaan permulaan kepada cerita-cerita kita daripada Al-Quran ni, kenapa Allah Taala cerita dan sebagainya. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapatlah sambungan kita pada minggu depan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi kita tangguhlah majlis kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.